satu benda tu, kita kena ada malu dan semua agar tidak jatuh akhlak kita. Agar tidak kita tercebur dalam berdosa-dosa. Nak pergi ke tengok wayang gambar, malu tak boleh lah. Aku bukan kuliah ni takkan pergi tengok wayang gambar. Nak pergi tengok dikir barak, tak boleh aku bukan kuliah macam mana. Kan ada malu. Nak pergi tengok orang dangdut, mana boleh aku pakai kuliah ni, ada janggut ni, nak pergi. Takkan nak pergi dangdut. Ada malu, perasaan malu. Dan malu tu semua, malu ni separuh daripada sebahagian dari iman dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil ham. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil ham. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil ham. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan Allah Taala, syukur pada Allah Taala. Okey ustaz, agak semua sihat Semua sihat, alhamdulillah sihat semua, tak ada yang sakit. Tapi kalau ada yang sakit, ustaz doakan anda sihat dan diangkatkan segala penyakit-penyakit dari anda yang nak masuk dalam wad ke ada apa, kita minta disembuh cepatlah. Yang mana anda rezeki kepepet, rezeki tersepit, rezeki dipicit oleh Allah Taala. Ustaz doa juga kan agar rezeki anda dibuka oleh Allah Taala, diperluaskan dan juga diperbanyakkan rezeki kepada anda. Dan juga bagi anda yang nak kahwin ke apa semua, ustaz doakan semoga panjang jodoh. Bagi anda yang hari ni hari jadi, birthday, sana hirwah, ustaz ucapkan agar anda semua teguh iman, anda berdua berpasangan teguh iman, teguh iman, panjang umur dan murah rezeki, insya-Allah. Dan kita doa semua. Dan juga kita paling penting sekali kita doa agar Allah Taala angkat Covid tu semua. Insya-Allah. Ustaz yakin semalam ada minggu lepas ustaz jumpa dengan satu orang ni kita boleh percaya dia cakap dia ni datuk dan semua, dan dia ada ramai kawan-kawan mereka ni orang ahli bisnes tu semua. Dia beritahu ustaz Syahrin, dia kata jangan risau. Insya-Allah kita orang Islam kita beristinsyak kan. Insya-Allah insya-Allah mengikut pakar-pakar ekonomi dia kata pada tahun 2022 insya-Allah ekonomi Malaysia akan naik. Dia kata. Dan kita doalah, kita mengamin. Ustaz mengaminkan. Amin Datuk Ustaz. Kita doakan. InsyaAllah 2021 dia akan naik. InsyaAllah bila kita dah dapat vaksin yang baik apa semua, InsyaAllah ekonomi kita akan naik. Buat masa ni kita kena sabar dah. Jangan letak sesuatu perkara dan semua sehingga kita sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Ingat dah semua, Covid ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Dia adalah makhluk Allah Ta'ala dan dia berzikir. Dia bergerak dan semua mengikut perintah Allah Ta'ala. Walaupun kita pakai mask, walaupun kita pakai hand sanitizer, walaupun kita pakai baju apa yang tebal yang gini, ustaz sebut nanti salah dia. Ada yang pakai yang frontliners sudah pakai tu pun, walau macam mana pun kalau Allah Taala kalau masuk, dia akan masuk dan semua. Dia tak kira dah. Kita tengok kan burung ababil kan, burung yang kecil yang lemah dan semua, tapi bila dia ikut perintah Allah Taala, dia taat pada perintah Allah Taala, dia ikut apa surah Allah Taala. Allah Taala kata, wahai ababil, kamu masuk dalam neraka, ambil batu daripada biji, ada batu daripada neraka. Orang Kelantan kata dok patak api neraka tu, dia bawah tu, dia kat bawah sekali tu. Orang Kelantan tak patak. Orang KL kalau sebut pantat ni, orang KL sensitif sikit, tapi Kelantan kalau sebut pantat lain, pantat tu bawah. Burung tu masuk, ambil batu dengan paruh dan semua, pergi buang kat pada tentera ababil. Tengok tentera Abraha tu semua. Burung ababil ni dia bawa dengan paruh dia, sikit pun tak luka, sikit pun tak terbakar tu semua. Dan dikatakan satu batu kalau jatuh, batu daripada api neraka jatuh ke atas muka bumi, tak usah kata bumi ni hancur semua alam ni akan hancur. Nak beritahu kekuatan batu tersebut. Tapi oleh kerana seekor burung dia ikut perintah Allah Taala, dia turun ambil dengan paruh dia, bawa sampai kat tentera Abraha, dia lepaskan. Dan tentera Abraha habis hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ni tengok ni kalau orang ikut perintah Allah Taala. Jadi sama dengan Covid tu semua. Covid. Jangan kita terlampau takut sangat tu semua. Terlampau takut sangat.
Itulah. Ada ustaz jumpa satu orang lah. Dia semua sembang-sembang ustaz. 2-3 minit, ambil hand sanitizer, cek. Basuh tangan. Lepas tu, duduk 2-3 minit, dia keluar dari poket dia, hand sanitizer yang kecil tu. Dia cek ni. Duduk 2-3 minit, dia keluar lagi. Lepas tu sapu. Baru 2-3 minit, sapu kat muka dia. Ini terlampau takut dah semua. Terlampau takut dia. Ni, tak boleh dah semua. Macam tu kita tak boleh. Kita kena, wa'ufawidu amri Allah. Kita serahkan. Kita ni tak terpaksa dah. Kalau dah COVID ni dah ada sepanjang masa dan semua, kita terpaksa hidup dengan COVID dah. Terpaksa hidup dah. Kita hidup dengan COVID. Tapi jangan lupa, Quran kan jaga amal lah. Jaga amal kita. Kalau Allah tak ada tentukan kita mati dengan COVID, kita akan mati dengan COVID. Kalau tentu kita mati aksiden, kita mati aksiden. Kalau Allah tentu kita mati jatuh bangunan, kita akan mati jatuh bangunan. Yang tu tak penting. Cara kita mati jatuh, berbuat jatuh bangunan mata, tu tak penting. Yang penting semua, kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Nak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah semua, kita kena jadi orang yang bertakwa semua di sisi Allah Taala. Orang yang bertakwa, orang yang tidak bertakwa dan semua tidak dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik wa iyadzubillah. Kita kalau boleh. Jadi kita kena rebut peluang untuk kita masa kita hidup dan semua, kita kena rebut peluang untuk jadi seorang yang takwa, hamba Allah yang takwa. Itulah. Hamba Allah takwa. Nak jadi hamba Allah takwa macam mana? Ada 5 perkara itu semua. 5 perkara. Ustaz kongsi sikit pendek dah semua. Pendek dah. Tuan-tuan cantik, penting. Cantik dan tampak kat dinding. Tuan-tuan kena tampak kat dinding rumah, dinding bilik kita tu. Bangun pagi-pagi, ni je takwa. Aku dah dapat 5 perkara ni. Aku baru dapat 1 baru. Ada 4 lagi. Usahakan kan. Seandainya kalau kita mati dalam berusaha untuk menjadi seorang takwa, mati kita mati syahid kan semua. Masya-Allah, mati yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ya, kita pernah dengar satu orang yang telah membunuh 99 orang. Bunuh 99 orang, bunuh dah semua. Dia kata ni, bunuh kita first degree punya bunuh lah. Dia bunuh ni, first degree punya bunuh. Dia jumpa satu ustaz. Ustaz. Ni, saya dah bunuh orang ni 99 orang. Macam mana Allah tak ampun dosa saya tak? Tak, Allah tak akan ampun dosa kau. Dia ambil pisau, berat, dia sembelih kawan tu. Dia sembelih ustaz tu, mati ikut je lah ustaz tu. Mati gitu ya ustaz tu. Dia pun dekat dia sedih tu semua, dia berjalan tu semua. Dia berjalan dengan sedih. Dia bertanya Allah Ta'ala, orang macam ni pun Allah tak ampun. Allah tak ampun dosa dia. Dia akan sedih tu semua. Dia jumpa kat satu ustaz, pula dah ustaz, Allah tak ampun dosa saya tak. Allah tak ampun dosa saya. Allah tak akan ampun dosa kamu. Walaupun dosa kamu sebanyak buih di langit, buih di lautan. Buih di lautan, sebanyak buih lautan, sebanyak pasir di pantai. Allah tak ampun dosa. Dia pun jalan-jalan macam mana nak buat ni. Tengah-tengah berjalan mati dah semua. Mati dah. Dia berjalan kadang-kadang sedih, dah sedih dalam dia buat jalan tu. Mati dah semua. Mati dia berebut malaikat azab datang, malaikat rahmat datang berebut nak ambil ni. Malaikat azab nak ambil ni, malaikat rahmat datang nak ambil. Nak ambil dah semua. Dah kali bincang buat ukur-ukur lebih malaikat rahmat kerana penyesalannya lebih jauh. Dia nak pergi tempat menyesal tu, tempat dia nak bertaubat dan semua lebih jauh sikit daripada tempat dia buat jahat tu. Maka Allah Ta'ala ampun dosa dia dan Allah Ta'ala masukkan dalam syurga dan semua. Inilah tuan semua. Kalau kita nak jadi seorang takwa, orang yang mati husnul khatimah, kita jadi seorang takwa. Nak dapat jadi takwa dan semua, ada 5 perkara. Catat dan semua. Pertama, kena ada ilmu dan semua. Kena ada ilmu. Nak jadi takwa, kena ada ilmu. Tak boleh jadi takwa tiba-tiba pun jadi takwa. Dia bangun pagi esok, aku jadi orang takwa. Tak ada tu semua. Tak ada. Kalau ada tu, itu harus bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala semua. Boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat tu semua. Bangun-bangun jadi takwa. Ada. Tapi zaman kita sekarang ni, kita tak tahu siapa yang berlaku tu. Tapi kita tak boleh claim. Sekarang ni ada kan ramai ustaz-ustaz kan. Ustaz-ustaz yang claim. Dia bangun, dia tak belajar. Dia langsung tak belajar. Tapi dapat ilmu lebih. Benda ni, perkara ni harus bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi sesiapa dan semua. Tetapi dan semua, kalau kita claim kita macam tu, tu bahaya dan semua. Bahaya. Dan bila kita bercakap dalam YouTube, kita bercakap dalam rakaman-rakaman kita, banyak benda yang salah dari segi syariatnya salah, dari segi fiqhnya salah, semua salah dan semua. Bila dah salah dan semua, menunjukkan kita ni jahil. Kita ni jahil dan semua. Dan tuan-tuan nak tahu tak? Dosa yang paling besar, syirik yang paling besar ialah apa dah semua? Iaitu jahil dah semua. Jahil, kita tak tahu agama. Tu sebenarnya syirik paling besar kali. Dosa yang paling besar kali ialah jahil. Jadi kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kena belajar dah semua. Kena belajar. Sebab tu Ustaz kata beritahu dah semua. Sering Ustaz beritahu
Dalam mana? Dalam kelas ke Ustaz ke? Dalam kelas Ustaz. Apa-apa kelas Ustaz akan bilang, jomlah kita pergi belajar. Jomlah sekarang. Semua sekarang ni tak boleh lah. Sekarang tak boleh. Tapi boleh tak boleh tuan semua. Kalau ada online, kita join. Tapi kali ni Ustaz belajar dengan Ustaz Azhar Hashim. Ustaz Azhar Hashim, kalau tempat tuan-tuan ikut Ustaz boleh. Ustaz Azhar Hashim dia rata-rata tuan sampai Perak, ke Johor, ke Kuching dia pergi. Semua dia pergi tuan semua. Dia ni orang laku. Orang laku sebab apa? Sebab dia cara dia cakap tu mudah, bersahaja, menjadikan kita mudah nak faham. Walaupun dia orang pondok dan semua, tapi dia cakap cara mudah. Dia tahu kaedah orang KL macam mana. Orang KL ni kalau mengajar cara pondok, satu-satu cabut lagi semua. Orang KL ni. Sebab apa? Sebab dia sibuk. Tapi cara Ustaz Azhar Hashim dia mengajar, mudah. Dia memberi perkataan yang mudah, dia mengolahkan bahasa yang paling mudah, dia kita mudah. Orang KL pun suka. Kalau hari Ahad dan semua, di Subang Best Study. Hari Ahad 2 minggu sekali je. Sebulan 2 kali. Minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama, minggu kedua. Tu je. Minggu ketiga, minggu keempat, Ustaz Azhar pergi ke lain. Kadang-kadang ada juga dia buat minggu ketiga. Kalau dia tak pergi ke mana, dia buat juga. Tapi yang tetapnya, minggu pertama, minggu kedua. Nak dapat ilmu ni Ustaz bagi jalan, anda bakal dapat ilmu. Jauh Ustaz, saya duduk Putrajaya. Ya Allah lah. Makin jauh, makin bagus tuan semua. Ada anda Ustaz daripada Putrajaya tuan semua. Ada daripada Putrajaya datang belajar. Ada daripada Seremban datang belajar tuan semua. Ada daripada Kuching datang. Masya Allah, tabarakallah. Daripada Kuching datang tuan semua. Daripada Johor datang. Daripada Johor pun datang. Terkejut hari tu. Ustaz tengok, daripada mana? Abang dia daripada mana? Tak tengok. Saya daripada Johor. Masya Allah, tabarakallah. Kita duduk kat Shah Alam, kita rasa dah jauh tuan semua. Dia Johor datang. Nak semata-mata nak dapat ilmu dalam masa setengah jam saja. Setengah jam atau 45 minit je. Jadi hari Ahad kena catat tuan. Hari Ahad minggu pertama, minggu kedua di Subang Bestari. Surah Al-Hakim, Subang Bestari. Kena sampai pukul 9.30 dah kena sampai dah. Jangan biar Tok Guru tunggu kita. Kita tunggu Tok Guru. 9.30. Tunggu sampai pukul 10. Ada kadang-kadang 10 suku. 10 suku. Biar kita duduk di situ. Kita boleh sembahyang sunat duha. Kita boleh zikir. Kita boleh minta ampun kepada Allah Ta'ala. Boleh beristighfar. Boleh berselawat. Banyak kita boleh duduk di situ. Okay? Kita ada 4 kitab. Nak tahu kitab, kontak Ustaz. Kontak Ustaz, nanti Ustaz bagi. Dan Ustaz ada tubuh satu grup iaitu panggil geng. Geng. Bukan geng bas sekolah. bukan geng bas sekolah. GBS. Bukan. Ini geng belajar kitab. GBK. Geng belajar kitab. Kalau anda nak, anda beritahu Ustaz. Ustaz, kalau masuk saya dalam geng belajar kitab, itu tapi syarat Telegram. Bukan WhatsApp. Telegram. Anda kena ada aplikasi Telegram. Dan siapa nak, okay, Ustaz akan masuk dalam tu dan Ustaz akan bagi info-info kelas-kelas pengajian. Okay, buat sementara ni sebelum tuan-tuan belajar yang jauh-jauh, yang Kedah apa semua tu, Ustaz yang grup tu Ustaz tak bagi. Ustaz bagi anda hanya belajar dengan Ustaz Azhar Hashim saja dulu. Belajar dengan Ustaz Azhar Hashim saja dulu biar anda faham. Ada 3 ilmu. 3 ilmu fardu ain, itu akidah, tauhid kita belajar. Yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. 3 ni fardu ain. Kalau tuan-tuan tak belajar, tuan-tuan akan berdosa setiap saat. Setiap saat berdosa. Ni sekarang ni pukul berapa? Pukul 10.25. Oleh kerana anda tak belajar, pukul 10.25 1 saat berdosa. Pukul 10.25 2 saat anda berdosa. Pukul 10.25 3 saat anda akan berdosa. Dan sekiranya anda mati keadaan seorang berdosa. Dan kalau anda mati dalam keadaan jahil, itulah syirik yang paling besar dan semua, syirik jahil. Kita tak belajar. Kena belajarlah. Jadi nak dapat takwa, kena belajar. Dan kat situ dah tuan semua, pada hari Ahad tu Ustaz Azhar Hashim akan beritahu macam mana jalan-jalan anda jadi seorang yang takwa. Dengan ilmu. Hari Ahad, hari Isnin pula petang di Subang Murni. Ni tempat Ustaz belajar. Ustaz tak beritahu tempat lain belajar. Hari Ahad di Subang Murni. Pukul 3 petang. Ada satu kitab je. Itu lebihkan 40 minit je Ustaz Azhar Hashim. Itu akidah. Hari Selasa di Kota Damansara, Seksyen 7. Hari Selasa di Kota Damansara, Seksyen 7 tuan semua. Tu pagi, pukul 10 pagi. Pukul 9.30 lah. Ustaz baru Ustaz beritahu pukul 10 pagi. Sampai dah pukul 9.30. Ustaz pukul 8.45 dah sampai dah semua. Dah sampai, kita boleh sembahyang sunat duha. Kita boleh baca Quran. Kita boleh zikir. Kita boleh baca selawat. Kita boleh bincang-bincang kita dengan sahabat kita tentang apa yang kita dah belajar minggu lepas. Boleh bincang. Datang awal. Okay? Di Kota Damansara, Seksyen 7. Nak tahu? Okay. Masuk dalam geng tu, Ustaz akan beritahu. Kemudian pada hari Rabu, itu di Subang Bestari. Surah Al-Hakim pukul 10 juga, pukul 9.30 lah. Itu ada 2 kitab, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan saya bagi. Hari lain tuan-tuan tak pergi tak apa. Ustaz macam itu dah. Okey, Ustaz saya kerja Ustaz. Saya kerja hari Isnin, saya kerja hari Selasa, saya kerja Rabu kerja, macam mana nak belajar? Okey tuan-tuan semua, tak apa. Hari Ahad tuan-tuan datang,
hari Ahad tak ada orang kerja. Tak ada orang kerja tu kan. Melainkan kalau orang nak ambil overtime tu lain cerita. Kan tak ada kerja. Hari Ahad tu minggu pertama, minggu kedua. Pergi dah semua, insyaAllah. Kalau nak pergi, join. Dah beritahu Ustaz akan bagi location, Ustaz akan bagi nama kitab. Okay, nak dapat jadi takwa, ilmu. Salah satu lah, ilmu, kena ada ilmu. Nanti Ustaz tak mau cerita macam mana, jadi dalam kelas tu, tuan-tuan tahu sendirilah bagaimana tuan-tuan jadi takwa. Dan bila kita duduk bersama dengan orang yang belajar kitab dan semua, insyaAllah tuan semua, bukan COVID menjakiti kita, tetapi dia punya akhlak akan menjakiti kita. Ni kita ni duduk takut dan nak salam orang takut. Nak salam nak salam ni nak salam tak. Tuan-tuan, setiap kali kita Rasulullah beritahu, setiap kali kita bersalam dan semua, sebelum tangan kita berpisah daripada tangan sahabat kita tu, Allah Taala ampun dosa kita. Kalau kita macam ni, tak ada keampunan dah semua. Jumpa kita. Kita macam ni. Tu tak ada pengampunan. Tak ada pengampunan. Tapi kita salam dah semua, takut nak salah apa? Sanitizer je, letak sanitizer. Sanitizer tu dia tahan 4 jam. 4 jam dah semua. Ikut KKM kata, bukan Ustaz kata, KKM kata. Takut apa, salam jumpa kan, ini tak ada dapat pahala dah semua. Tapi kita letak, kita tahu dah orang datang. Sahabat kita datang, masuklah sanitizer, dia letak dah. Okey, salam. Dia tak pakai hand sanitizer, tak apa. Kita dah. Kita salam dia. Okey, sebelum kita berpisah, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ampun dosa dah semua. Mati masa tu, Masya Allah, tuan-tuan, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keampunan Allah Ta'ala, mati dalam kita menjalankan satu sunnah Rasulullah SAW, satu suruhan Allah Ta'ala. Ni tak salam takut, tak ada salam, tak mana tu. Pagi Ustaz dah, saya Ustaz salam semua. Dengan perempuan tak boleh, dengan lelaki. Sama-sama perempuan, salam. Dah salam, kita salam tu. Tapi tak payahlah belaga pipi. Nak belaga pipi pun tak apa. Kalau tuan yakin tak apa. Macam Ustaz suka belaga pipi, tak belaga pipi, tak apalah, tak apa, Ustaz yakin, tak apa kita. Tapi hand sanitizer tak ada. Salam, rugi tu sama salam. Berapa lama daripada bulan 3 tu? Kita ke bulan 3 kita tak salam sampai sekarang ni, tak salam. Rugi. Ada. Inilah kita. Sebab tu kena ada ilmu, Okey, salah satu dari jalan kita jadi takwa ialah kena ada ilmu. Ingat tadi Ustaz dah bagi catat dah, catat dah. Kalau tuan nak masuk nak join geng belajar kitab, okey. Ustaz akan mesej dulu Ustaz. Kalau masuk saya dalam geng belajar kitab, tapi ada mesej dalam Telegram. Telegram Ustaz akan masuk dalam Telegram. Sebab tu aplikasi Telegram. Okey. Yang pertama, ilmu nak jadi takwa. Yang kedua, takut. Khauf, takut. Takut tu. Kita kena ada perasaan takut. Nak buat ni takut. Bukan takut salam tak masalah, takut pada COVID, bukan takut tu semua. Takut pada Allah Ta'ala. Takut nak buat maksiat, takut nak buat jahat, takut nak mencuri, takut nak merompak, takut nak berzina, takut nak merasuah, takut, semua takut. Tu bukan takut COVID, bukan semua. Bukan takut COVID ni, takut tak masalah, tak masalah. Tu tak apa. Tu lain tu. Tu bukan takut apa, takut COVID tu. Ni takut pada Allah Ta'ala tu semua. Kita takut nak buat jahat, takut nak buat maksiat, takut. Ini takut. Salah. Ini tukar takir habis. Orang pantai kata tukar takir. Orang kira kata tukar takir. Tukar takir. Dah salah apa? Salah. Gitu. Ada satu. Tuan-tuan, kadang-kadang orang Yahudi ni dia pandai, dia main emosi, dia main masa ni semua menyebabkan kita lupakan sunnah Rasulullah SAW. Okay. Kita stay at home. Rasulullah SAW tuan-tuan waktu ribut, waktu hujan lebat, ribut dan semua. Apa Rasulullah SAW buat? Rasulullah daripada rumah baginda, dia berlari pergi ke masjid. Kita bila wabak datang, kita turun duduk kat rumah. Bukan pergi masjid. Masjid tutup. Itu lain. Itu beza. Rasulullah SAW lari pada rumah pergi ke masjid. Kita masjid tutup. Tu problem tu semua. Tu problem kita. Sebab tu kita tak dapat rahmat. Nabi ajar lain. Kita buat lain. Nabi bukan stay at home. Bila berlaku bencana apa, Nabi tidak stay at home. Nabi stay at masjid. Kita ni stay at home. Masjid close. Itu lain. Itu beza. Kita nak beza dah semua. Kita ni salah letak takut kita kepada, salah letak takut. Kita tak takut kepada Allah Ta'ala. Tak takut kepada, kalau aku tinggal sunnah ni macam mana? Aku tinggal sunnah macam mana? Tuan-tuan, semayang kita rapat-rapat, semayang rapat jauh-jauh ni, jauh dari setan di sebelah kita ni. Duduk rapat-rapat ni, energi ni. Ketakwaan orang lain. Kita duduk semayang rapat-rapat ni, takwa orang lain tak kena datang. Dia pasti-pasti kat kita juga bila kita semayang berjemaah. Sebab tu semayang jemaah kena rapat-rapat. Ketakwaan orang tu, takwa dia, kesihatan dia akan datang pada kita. Bukan penyakit tu semua. Ini lah masalah ni. Kadang-kadang kita problem, tapi apa boleh buat dan semua, kita terpaksa akur dengan KKM. Kita kena akur dengan pemerintah. Kena akur, tak apa boleh buat dan semua. Dan akur pun salah satu
Satu-satu benda syariat kita kena akur. Tapi Ustaz Nabi tahu perkara yang sebenar dan semua. Rasulullah waktu berlaku suasana gempa bumi kan, maksudnya masa Rasulullah tu dengan hujan ribut apa semua dan semua, langit gelap dan semua, Nabi berlari ke masjid dan Nabi nangis doa. Nabi tak stay kat home, tak stay at home, dia semua stay masjid. Jadi kita terbalik, tapi tak apa, boleh buat dan semua. Kita terpaksa ikut, terpaksa ikut dan semua. Apa boleh buat? Tebing-tebing tak ikut, tebing-tebing kita tak ikut dan semua, kena denda 1,000. Nanya kita semua kan, betul. Okey. Yang kedua, tadi ilmu. Yang kedua takut nak buat maksiat, takut nak buat benda-benda yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka. Okey. Yang ketiga tu semua. Yang ketiga malu. Malu nak pergi masjid salah. Malu ni jangan malu nak pergi masjid, malu nak pergi kelas. Kenapa tak pergi kelas agama? Malulah, malu. Tu salah tu. Tu salah. Malu nak buat benda-benda yang boleh menyebabkan jatuhnya akhlak kita. Malu boleh menyebabkan kita nak buat satu benda tu, kita kena ada malu dan semua agar tidak jatuh akhlak kita, agar tidak kita tercebur dalam berdosa-dosa. Nak pergi ke tengok wayang gambar, malu tak boleh lah. Aku bukan kuliah ni, takkan pergi tengok wayang gambar. Nak pergi tengok dikir barak, tak boleh, aku bukan kuliah, macam mana kan, ada malu. Nak pergi tengok orang dangdut, mana boleh, aku pakai kuliah ni, ada janggut kan ni, nak pergi takkan nak pergi dangdut. Ada malu, perasaan malu. Dan malu tu semua, malu ni sebahagian dari iman dan semua. Malu ni sebagai benda iman. Jadi ada ilmu, ada ilmu, ada takut dan ada malu. Ini salah satu, ini merupakan cabang-cabang untuk kita pergi ke nak jadi orang takwa. Yang keempat tu semua, sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kena sabar dan semua. Janganlah tuan semua, janganlah bila kita sekarang ni kita Covid ni, berlaku Covid apa semua. Kita janganlah melenting tu semua. Jangan melenting. Ada yang melenting tu semua, ada yang mesti berustaz melenting. Kerana anak kita melenting nak marah, kerana suami kita melenting nak marah. Suami tak tahu tak buang sampah, kita marah, kita melenting. Macam kata kat suami, anak malah dan dasar lelaki pemalah macam-macam. Lelaki suami tak mau dah. Tak apalah, suami tak mau mana kita ambil sampah, kita pun dapat pahala kat kita. Dan suami tak mau pahala sangat. Mungkin suami dia banyak pahala dah. Jadi kita ni kena sabarlah, sabar dengan ada kemungkinan akan berlaku. Dan sekarang ni sabar, kita kena sabar, semua sabar dan semua. Bukan kat tuan-tuan sama, semua terjejas. Termasuk ustaz sendiri pun terjejas semua. Terjejas. Kita sabar nak balik kampung tak boleh, nak buat bisnes tak boleh, nak buat nasi lemak tak boleh. Banyak kita kena sabar. Kena ingat tu semua. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala sesungguhnya ada. Inna tu semua. Inna tu dia. Penekanan tu dia sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya tu penekanan yang suruh Allah Ta'ala sungguh-sungguh suruh kita beritahu sesungguhnya sungguh-sungguh Allah Ta'ala berada bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Inna tu dah semua, perkataan inna tu dah cukup dah semua. Dah beritahu bahasanya Allah Ta'ala ni sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang sabar. Kalau kita sabar dan semua, jangan takut, jangan risau, jangan rusing dah semua. Allah Ta'ala akan bersama kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Ni minta pertolongan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan sabar. Banyak sembahyang dan banyak sabar. Sembahyang sabar. Ni kita kadang kita ditimpa musibah, kita ditimpa macam-macam tu semua. Kita ditimpa bala kadang-kadang kita ni tak sabar tu semua. Bila kita tak sabar, macam-macam akan berlaku tu semua. Macam-macam lah. Kita nak maki orang, kita nak marah orang, kadang-kadang kita duduk fikir macam-macam, tak boleh dah semua. Kena sabar, kena sabar. Dalam surah Al-Imran ayat akhir ada juga dah semua. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada ayat akhir. Menceritakan tentang bab sabar. Okey, yang keempat, yang kelima, kasih pada Allah. Okey, ini kasih pada Allah dan semua. Bila sebut kasih pada Allah Ta'ala, automatik kita akan kasih pada Rasulullah SAW. Bila kata kasih pada Rasulullah SAW, automatik dia akan pergi pada kasih kepada Allah SWT. Kena ada rasa kasih pada Rasulullah SAW dan kena ada rasa kasih pada Allah SWT. Bila kita ada rasa kasih dan semua, apa saja kita nak buat dan semua, kejahatan yang kita nak buat tidak akan terhindar. Dan bila rasa kasih pada Allah Ta'ala dan semua, bila kita nak dapat kasih Allah Ta'ala, maka kita kena ada ilmu dan semua. Nak dapat kasih pada Allah Ta'ala, kita kena ada takut. Nak dapat kasih pada Allah Ta'ala, kita kena ada malu. Nak dapat kasih pada Allah Ta'ala, kita kena ada sabar dan semua. Baru dapat kasih Allah Ta'ala. Bila kita kasih pada Rasulullah SAW, kita kasih pada Rasulullah SAW dan semua. Bila kita kasih pada Rasulullah SAW, maka dan semua kita akan menjuruskan kepada pengajian ilmu.
Kena pengajian. Sebab Nabi suruh. Dan bila kita kasih pada Rasulullah SAW, maka akan timbul rasa takut dan semua. Bila kita kasih pada Rasulullah SAW, maka akan timbul rasa malu dan semua. Bila kita kasih pada Rasulullah SAW, maka akan timbul sabar pada diri kita semua. Ini dah kan semua. 5 perkara tu semua. 5 perkara yang Ustaz beritahu, yang mana akan menjuruskan kita kepada takwa. Okay, takwa ni dah mudahnya 5 perkara. Kenapa ilmu letak pertama? Kenapa ilmu letak pertama? Kenapa kita tak kasih pada Allah pertama? Sebab ilmu ni penting. Nak kenal Allah Ta'ala kena ada ilmu dah semua. Nak kenal Rasulullah SAW kena ada ilmu. Nak kenal takut kena ada ilmu. Nak kenal malu kena ada ilmu. Nak kenal sabar kena ada ilmu. Semua kena ada ilmu. Sebab itu ilmu tak pertama. Sebab itu semua ada orang syirik yang paling besar adalah tak ada ilmu. Jahil dah semua. Kita boleh pergi belajar kata-kata. Kita boleh jual kereta untuk pergi kursus. Sampai kursus tu 27,000, 30,000. Kita sanggup jual kereta. Sanggup jual rumah tu untuk pergi kursus. Tapi untuk nak pergi belajar agama, saya duduk Putrajaya jauh ni. Jauh Ustaz tu, Subang Ustaz jauh. Saya duduk kat Kelang Ustaz jauh. Saya duduk kat Shah Alam jauh nak pergi. Benda lain kita boleh pergi tu semua. Kita boleh pergi, tapi untuk agama kita tak pergi. Bayangkan tu semua. Tuan-tuan nak beritahu dan semua, kalau tuan-tuan berjalan, naik kereta, bernaik kereta nak sampai daripada Putrajaya, nak sampai ke Subang, tempat pengajian tu, berapa banyak putaran tayar. Di situ Allah Ta'ala ampun dosa. Ampun dosa. Pahala dapat derajat. Kalau berlaku bom aksiden, mati dalam perjalanan nak pergi belajar, anda confirm anda mati dengan husnul khatimah. Confirm. Dalam kita nak pergi kerana untuk jihad fi sabilillah. Allahu akbar. Mudah dah semua. Jadi jom kita belajar dah semua. Nak dapat takwa, tuan-tuan kena belajar. Dan juga tuan semua, kalau mengikut Imam Syafi'i rahimahullah kata, Imam Syafi'i kata, barang siapa yang inginkan Allah Ta'ala bagi futuh pada dia. Barang siapa yang ingin Allah Ta'ala bagi futuh pada dia. Futuh atau terang hati dia. Terang hati dia tuan semua. Maka hendaklah dia meninggalkan perkataan yang tidak berfaedah. Tinggalkan perkataan yang berfaedah. Tak ada sembang-sembang. Maksudnya ni sembang lain. Maksud sembang-sembang. Duduk kedai kopi, duduk atas kalbok, duduk kedai kopi tiap. Sembang-sembang benda yang tak berfaedah. Tinggal kalau kamu dapat futuh, kamu dapat terang hati kamu, tinggal perkataan yang tidak berfaedah. Dan yang kedua adalah semua, kalau anda nak dapatkan futuh daripada Allah Ta'ala, maka anda kena jauh daripada maksiat. Kena jauh daripada maksiat. Yang ketiga, kalau anda hendak dapat futuh daripada Allah Ta'ala, nak dapat terang hati anda kepada Allah Ta'ala, maka lakukanlah amalan secara tersembunyi. Orang lain tak nampak kita buat. Dan jangan cerita kepada orang lain. Ni kita puasa. Kering lebih mulut. Kadang depan orang kita, kenapa dah? Alah, kering lebih mulut. Kenapa? Puasa. Habis. Hancur. Lepas tu jalan letih. Kenapa moyok ni? Alah, hari ni. Kenapa? Puasa hari ni, hari Isnin kan puasa. Habis kita. Tak boleh jangan tunjuk pada orang yang kita buat amal. Jangan tunjuk. Dan anak bagi pengajaran, tu lain cerita. Tu guru tu bukan dia cerita. Tu lain cerita. Tapi kalau kita nak sengaja nak cerita, tak ada apa-apa hal kita cerita pada sahabat kita, maka tuan semua sia-sialah. Dan kita tak akan dapat putus dari Allah Ta'ala. Dan tuan semua, bagi orang yang takwa, dan Quran beritahu, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Apa dah semua? Orang yang takwa pada Allah Ta'ala, dia dapat 5 perkara Allah Ta'ala bagi. 5 perkara dah semua. Okey, pertama dah semua, yaj'al lahu makhraja. Dia beri solusi, dia beri solution, dia beri apa kalau ada masalah apa semua, Allah Ta'ala bagi solution pada anda. Bagi solution. Bahasa Melayu apa? Solution. Kalau dah betul nak cakap Melayu bayar pula. Cakap bayar pula. Penyelesaian, solusi pada anda. Yaj'al lahu makhraja. Yang kedua dah semua, kalau anda bertakwa, Allah akan bagi apa? Dia beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Yarzuqu man yasha'an yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu diberi rezeki yang tidak disangka. Kalau anda takwa kepada Allah Ta'ala, anda akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, kalau anda takwa, maka Allah Ta'ala mudahkan segala urusan anda. Mudah sekali. Iaitu yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Ta'ala permudahkan. Yang keempat dan semua, dihapuskan dosa-dosa kita. Kalau anda seorang yang takwa, maka anda akan dihapuskan segala dosa-dosa anda. Apa yang buktinya? Itu yukaffir anhu sayyi'atihi. Okey, itu dalam surah At-Talaq ayat 65. Dan yang kelima dan semua,
Kalau anda seorang takwa, setiap perbuatan anda, setiap amal anda, semua dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dilipat ganda-ganda. Anda zikir subhanallah, berlipat ganda berbandingkan orang yang tidak takwa. Anda zikir sekali saja subhanallah, berbandingkan orang yang tidak takwa. Berzikir beribu-ribu kali, anda seorang takwa, anda berzikir subhanallah saja, anda akan dapat berlipat-lipat ganda. Dalam surah At-Talaq ayat 65 ada ayat 65 terus ayat 5 terus ayat 5 ayat 65. Okey, ayat 5 terus ayat 5 dia beritahu wa yu'zim lahu ajra. Dia beritahu Allah Taala. Itu 5 perkara tu semua. 5 perkara kalau anda diri takwa tu semua. Takwa pertama dia beri penyelesaian dalam segala kesusahan hidup anda. Yang kedua dia beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga dimudahkan segala urusan anda. Yang keempat dihapuskan dosa-dosa anda. Dan yang kelima pahala anda dilipat kali gandakan kalau jadi seorang takwa. Jadi itu saja tuan semua. Ustaz minta ampun dan maaf pada tuan semua. Dan Ustaz doa agar yang mana sakit minta disembuhkan, yang mana rezeki kepepet, rezeki tertutup minta Allah Taala bukakan. Bagi anda yang berniaga yang tak laris, mohon agar Ustaz mohon kepada Allah Taala agar berniaga anda dilariskan. Kalau ada yang baru kahwin, minta dia bahagia seumur hidup sampai ke jannah, yang mana hari ini hari jadi, hari lahir jatuh hari lahir sana helwah, agar anda semua teguh iman, murah rezeki dan juga panjang umur. InsyaAllah kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli wa nafasin adada ma sallallahu. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.